Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang menyebabkan kita dapat meraih rasa cinta kita kepada Allah. Maksudnya bagaimana kita nak suruh kita dekat dengan Allah. Kerana kita dah sebut sebelum daripada ini dalam pengajian kita ini, cerita tentang mengenai kemuncak cinta manusia ni hanyalah untuk Allah, dan kita dilarang daripada letakkan rasa cinta selain daripada Allah. Maknanya dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang yang beriman pada Allah itu semakin lama mereka hidup, semakin kuatlah rasa cinta dia kepada Allah. Cinta pada Allah ni mengentasi daripada segala-galanya. Sebab itulah mulut kita ni sentiasa kitanya sebut, tiap kali mana kita solat, kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sentiasa sebut dan kita ikrar, ya Allah, segala benda yang kita buat ini dalam hidup kita ni, segala kerja kita, segala hayat kita, segala kehidupan kita, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah yang menjaga alam ini. Lalu kita diajar supaya jaga perasaan kita ni, jangan sampai peringkat kita mula rasa cinta kepada dunia. Jangan ada rasa cinta, merasai kecintaan pada makhluk, kecintaan kepada hawa nafsu, tetapi cinta kita hanyalah untuk Allah dalam hidup kita. Ini benda yang terlalu sukar. Kenapa terlalu sukar? Kerana kita sering bertarung di antara rasa cinta pada makhluk dengan rasa cinta pada Khalik. Biasanya demikian. Kita rasa cinta dan sayang pada pasangan hidup masing-masing. Rasa cinta dan sayang kepada yang dinamakan dengan yang disebut dengan harta benda masing-masing. Kita rasa cinta dan sayang kepada yang kita miliki, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Tetapi cinta tadi tak bolehlah kita sampai peringkat kita meninggalkan Allah. Ataupun Islam kata bukanlah kita tak boleh, boleh kita nak sayang, tetapi tidaklah sampai peringkat jauh besar daripada rasa cinta pada Allah. Sayang pada kerja kita sampai tak semayang, sayang kepada apa dia, sayang pada harta benda kita sampai tak keluar zakat, sayang pada hawa nafsu kita sampai kita tak taat. Ni dipanggil proses yang bahaya. Bila kita dah mula tuai, mula kita biarkan pada diri kita ni rasa cinta kita demikian. Kemudian tuan kitab kita ni dia ajar pada kita macam mana kamu nak suruh kamu hidup rasa cinta kepada Allah. Di antara benda yang besar yang kita kena ada ialah kita kena dekatkan diri kita dengan ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta ni apa dia? Al-Quran Karim. Al-Quran Karim ini merupakan ayat-ayat rasa cinta kita kepada Allah. Jangan jauh kita dengan Al-Quran. Dan faktor Al-Quran ni besar, sehingga kan kita masih lagi cerita tentang mengenai faktor yang pertama lagi, mengenai cinta kita kepada Allah, ialah kita diajar supaya sayang kita ataupun kita ni rapat dengan Allah melalui Al-Quran. Baca Al-Quran, kehidupan kita dengan Al-Quran. Hari ini kita sambung pada muka surat ke-8 daripada muka surat 443. Daripada 400 lebih ni baru muka surat 8 ni. Jadi kita nak habiskan pada muka surat yang akhir ni baru muka surat 8. Jadi kitanya sambung lagi tentang mengenai Al-Quran sentiasa dipenuhi dengan keindahan dan keajaiban. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran, di antara contoh ajaibnya dan hebatnya Quran, apa dia? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba.
katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan pada kamu bahawasanya telah diperdengarkan Al-Quran ini nafarum minal jin, sebahagian di kalangan puak-puak jin. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam dalam kebun tamar. Kita ni tak pernah lah sembahyang begitu, sembahyang malam dalam bawah pokok-pokok, jarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ialah Rasulullah keluar daripada rumah dia pergi hampa sejadah tempat nak solat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang bawah pokok, dalam pokok-pokok kurma ni, tempat yang Rasulullah buat. Cuba try buat bawah pokok durian sekali, misal contohnya bawah pokok rambutan ke, kalau kita berani dah. Rasanya malam-malam nak keluar rumah pun takut kitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pernah dia sembahyang di bawah pokok. Waktu mana dia sembahyang di bawah pokok ni, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, tiba-tiba nafarum minal jin, satu kelompok ataupun kumpulan jin yang bergerak malam-malam ni dia bergerak merata je. Jin yang bergerak ni tiba-tiba mereka dengar bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Mereka jadi kagum. Sami'na qur'anan ajaba, katanya Allah cerita, puak-puak jin ni kata, kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang penuh ta'ajub. Jin ini sebut demikian, kami dengar ayat Al-Quran Karim yang penuh keindahan. Sami'na qur'anan ajaba, ayat yang dibaca itu penuh dengan ketajuban. Sampai hari ni lah, kalau para hadirin sekalian rajin tengok dalam YouTube kan, kita tengok Syekh Al-Minshari, dia baca ayat Quran. Kita dengar dia baca tu kita tajub, Allah hebatnya dia baca. Macam mana dia boleh ingat 30 juzuk di mulut dia tu dengan lagu-lagu yang indah. Kalau kita, ialah Allah cerita ni jin kata pelik, kagum kami dengan ayat Al-Quran. Kami ni jadi takjub dengan Al-Quran Karim. Kita pun sama juga. Orang ni baca lain, walaupun ayat yang sama dibaca. Beza dengan lagu-lagu ciptaan manusia. Lagu-lagu ciptaan manusia, dia jadi kita dengar biasa je lah. Dengar, ya sedap, tapi tak sesedap yang disebut dengan perbezaan dengan Al-Quran. Jauh Al-Quran Karim nak kata dengan kata-kata lagu-laguan manusia ni kan, dia lagukan, dia syairkan ayat-ayat dia tu, tapi waktu mana dia syair, dia lagukan ayat tu, kita tak rasa bagaimana indahnya dan seronoknya bagaikan Al-Quran. Al-Quran penuh dengan tajwid, penuh dengan tartil, penuh dengan cara lenggok bahasa yang dibaca itu, kaedah yang dibaca ni. Dalam keadaan yang kita dengar tu, kita rasa takjub, Allah hebatnya Quran Karim yang dibaca ini. Kadang-kadang tak pasal-pasal kita baca, kita dengar ayat Quran, mengalir air mata kita ni. Boleh mengalir mata kita dengar orang-orang lain baca. Orang lain baca Al-Quran Karim tu, kita rasa Allah tak adalah sedapnya, nikmatnya yang dibaca ini sendiri. Para hadirin sekalian, biasa kan kalau kita dengar ulang Al-Quran dalam kereta kita berjalan, kita pasang je Al-Quran dalam kereta kita, lama-lama kita dengar ayat yang dibaca sama. Allah nikmatnya kita rasa, sedapnya dia baca, seronoknya dia baca. Beza nak sebutnya dengan kita dengar lagu lama-lama bosannya kita dengar. Asyik lagu balik kampung je, misal contoh. Asyik lagu apa dia? Lagu yang disebut dengan kuih raya ni, bosan dah kitanya. Mula-mula boleh jadi mula-mula kita dengar seronok juga, tapi kalau dah lama-lama dengar, Allah bosannya kita mendengar kalimah yang sama dipanggil. Salah seorang ahli tafsir mengatakan, sangat menakjub sekali sehingga bangsa jin pun merasakan keindahan Al-Quranul Karim ini. Ahli ulama tafsir kata apa dia? Kamu tengok takjub kan, sampai jin pun rasa takjub dengan Al-Quran yang dibaca. Kalau kita tak terasa, makna teruk kita pada jin dipanggil. Jin itu pun terasa. Kalau kita tak terasa, kita ni lebih teruk daripada jin. Orang kita kata jahat macam jin ifrit, kamu tu lebih ifrit dipanggil. Kamu tu lebih ifrit. Kalau sekiranya waktu mana dengar Al-Quran, kamu tak rasa apa-apa, jin ifrit pun takut, lari lintang pukang.
dengar Al-Quran Karim yang dibaca. Ini kan pula kalau kamu ni manusia yang sekiranya dibaca ayat Al-Quran Karim kamu tak terasa apa-apa, kamu ni lebih teruk daripada jin ifrit, senang kita. Itu bahasa yang mudah. Oleh kerana itu mereka pun memenuhi dan mengakuinya sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa is sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Ini cantik ni ayat yang Allah cerita tentang mengenai bagaimana dibaca ayat Quran, wa is sarafna ilaika nafaran minal jin, ketika mana kami hadapkan ayat Al-Quran Karim pada serombongan jin kepada dia, diperdengarkan Al-Quran, yastami'una Al-Quran, diperdengarkan padanya mereka tu Al-Quran. Falamma hadaru, ketika mana mereka hadir bacaan yang dibaca tadi, qalu ansitu, lalu mulut-mulut mereka kata apa? Diam. Dia kata diam. Ansitu maknanya diam-diam semua. Kita dengar ni kalimah yang menakjubkan. Kemudian mereka lalu sebut, dengar, kita dengar semua benda apa yang nak disebut ini. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, ketika mana selesai saja dibaca ayat Al-Quran itu, mereka balik pada kaum mereka di kalangan puak-puak jin itu, munzirin, dan mereka kembali untuk bagi peringatan kepada kaum mereka. Balik daripada dengar Al-Quran Karim, balik-balik itu mereka mula berucap, mula bercakap di kalangan puak-puak jin. Berucap di kalangan puak jin ni, kata apa dia? Iqalu ya qaumana, mereka berkata wahai kaum kami, wahai puak-puak jin semua, dia kata inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yaday. Dia kata wahai kaum kami, katanya jin ini berucap bagi tahu pada puak-puak jin, kami telah mendengar, inna sami'na kitaban, kami telah mendengar kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan lepas pada kitab pada Nabi Musa AS. Puak-puak jin ni sebelum daripada ni beriman kepada, percaya bahawa Nabi Musa diturunkan kitab. Kemudian lepas pada Nabi Musa ni ada lagi kitab yang diturunkan oleh Allah. Dia kata apa dia? Lima baina yadai, kitab ini yang turun ini, yang disebut dengan Al-Quran, turun membenarkan kitab-kitab sebelum daripada kita. Yahdi ilal haqqi, dan kitab ini dia telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, ila tariqin mustaqim, telah menunjukkan kita jalan yang lurus dalam perjalanan hidup. Al-Quran Karim. Lalu katanya jin ini berucap lagi, Allah rakamkan ucapan jin, bagi tahu pada manusia, tengok jin mengajar macam mana. Dia kata apa dia? Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, terimalah seruan yang Allah serukan pada kamu ini. Maknanya mulai sekarang kita berimanlah dengan Al-Quranul Karim pula. Ajibu da'i Allah, terimalah ajaran yang diajar oleh Allah kepada kita ini. Kemudian berimanlah da'i Allah wa aminu bih, berimanlah dengan apa yang dibawa oleh Al-Quranul Karim itu. Cara demikian. Maknanya ulama-ulama bincang di kalangan puak-puak jin pun, mereka ni nak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah daripada Al-Quran Karim. Mereka cuba berkelahi ni, nak buat ke tak buat syariat, senang kita. Nak buat ke tak buat hudud, bahasa yang mudahnya. Di kalangan mereka pun ada juga. Sama je, bukannya kita je. Di kalangan puak jin pun sama. Jin memerhatikan manusia, nampak perangai manusia macam mana. Ada yang nak menutup aurat, ada yang tak nak menutup aurat. Sama je. Di kalangan puak jin ada yang degil dan ada yang tolol, senang kita. Di kalangan puak jin ni, ada di kalangan mereka ni yang beriman pada Allah. Lalu mereka kata mari kita beriman pada Allah. Macam kita lah, kita sebut pada kaum kita di kalangan umat manusia ni, jom kita beriman pada Al-Quran. Ikut Al-Quran, jangan main-main.
Jangan kita rasa bahawa selain daripada Al-Quran tu ada lagi yang lebih terbaik. Tak ada. Bahkan Al-Quran je yang terbaik. Keimanan kita dalam hidup kita ni. Kemudian dengan kita beriman itu, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah mengampunkan dosa-dosa yang pernah kamu buat. Kita beriman pada Al-Quran yang menyebabkan dosa-dosa yang pernah kita buat sebelum daripada ni, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Ini kehidupan orang yang beriman pada Allah. Sebab apa dia? Sebab innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Setiap benda yang kita buat, benda yang baik, dia menghapuskan benda-benda yang buruk. Macam kita datang ke sini kan, datang majlis ilmu. Kita datang ni nampak macam kita datang majlis ilmu, tak? Bukan sekadar itu, tak, tapi dia membuang dosa-dosa kita yang lalu. Dulu kan pernah kita jalan ke farm fair misal contohnya. Dulu pernah kita ni berjalan ke mana? Berjalan dating misal contoh. Dulu kita pernah dalam hidup kita ni berjalan ke mana? Berjalan kepada tempat-tempat yang tak baik. Tetapi sekarang Allah jadikan kita tak lagi. Allah jadikan kita ni berjalan untuk buat benda yang baik. Bila kita berjalan buat benda yang baik, datang dengar kuliah, biar ustaz datang lambat pun misal contohnya, kitanya datang dengar, duduk dulu kitanya. Dengan keadaan demikian, benda yang kita buat ni, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa kita yang lepas-lepas. Allahu akbar. Semalam ada seorang jemaah makcik tua dah, dia ni rajin datang ke kuliah di USJ. Biasa kuliah tu dia biasa datang. Anak dia telefon pada mak dia ni terlantar dalam hospital, terlantar sekarang, kemudian tak sedar, dalam keadaan tak sedar lah. Kemudian anak dia ni dapat kesan ni melalui tab yang dia biasa tulis. Tab yang dia, makcik ni walaupun begitu, dia tulis apa yang anak kuliah, siri-siri kuliah anak ni. Kemudian dia tulis nombor telefon anak kat bawah. Tiap kali mana dia belajar tu, dia tulis tulis. Kemudian dia, anak-anak dia ni tak kenal pun anak-anak ni tak kenal pun. Anak pergi ke hospital malam, bila anak dia telefon, anak tahu anak dia tak kenal tu, anak datang tu melilau-lilau dia ni. Dia tak, lepas tu dia datang jumpa dengan anak, dia tanya, ni ustaz tak ingat dia nama. Dia sebut, maknanya anak dia tak kenal lah anak. Anak kata, ni Ustaz Ahmad Dasuki. Oh ya ustaz. Dia kata, jom. Maknanya anak nantu dia perlu tak kenal anak. Dalam keadaan begitu, anak pergi tu, tengok dia disahkan kena kanser pada hati. Kemudian stage yang memang doktor tak boleh nak buat dah, sebab 70 lebih dah umur dia. Doktor kata sekarang dah blocking banyak dah. Doktor kata memang menunggu saat untuk meninggal dunia je. Jadi anak pergi je, anak tengok memanglah mengikutnya, menghadap depan Allah lah, patutnya demikian. Kemudian dalam keadaan dia pakai morfin. Morfin itu dadah lah bahasa yang mudahnya. Oleh kerana dia sakit, jadi doktor masukkan morfin di tubuh badan dia. Anak sebut pada anak-anak dia, anak bagi tahu pada dia, anak sendiri tak berpandangan untuk dimasukkan morfin ini. Anak kata jangan bagi morfin, kerana dia ni nampak memang rehat, tapi kesian dia dalam keadaan khayal menghadap depan Allah. Nak buat apa? Dia khayal menghadap depan Allah. Ya, kita kata satu sudut kita nampak dia jadi tenang satu sudut, tetapi sebenarnya dia ni tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Macam kita, kalau anak sakit, na'udzubillah min dzalik lah, satu ketika nanti para hadirin sekalian kena ingat, jangan bagi morfin, jangan bagi benda yang mabukkan. Sakit, ya sakit, bagilah ubat tahan sakit, tetapi bagi sedar. Jangan bagi khayal je, tak sedar. Bila tak sedar, tiba-tiba sampai ajal, sampai saat yang kita nak dihadapkan di hadapan Allah, tiba-tiba kita tak sedar. Nak tak kita demikian? Tak nak. Kita kena ingat bahawa setiap kali mana kita sakit itu kafarah dosa-dosa kita yang lepas. Anak sebut pada anak-anak mereka tu, baru anak-anak terkejut. Oh ya tak ya juga ustaz. Anak dah pesan banyak kali dah,
Orang yang belajar dengan anak ni, anak kata biarlah kalau kita sakit, di saat mana kita menanggung sakit kita ni, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Biar memanglah sakit kita tak sedar macam-macam gaya, tapi sebenarnya itu kafarah dosa, dan Allah nak dapatkan pahala yang dekat, yang banyak pada diri kita. Lalu Allah jadikan ujian ini, kita kena faham. Anak sebut demikian pada anak-anak mereka tu, masing-masing setuju, masing-masing kata ya betul-betul. Jadi anak kata mintalah dengan doktor ni, ya tak ya pun doktor ni tunggu mati je, doktor tambahkan lagi morfin. Doktor ni tambah dah, nak kemo tak boleh dah, nak buat apa pun tak boleh, dah block dah semua. Jadi doktor sekarang daripada 2 mula-mula taruh morfin, kemudian tambah jadi 3, kemudian tambah jadi 4, kemudian tambah jadi 5. Anak pergi tu dalam keadaan 5 dah. Anak kata, oh ni kuatnya ni, dah terlampau kuat, jangan. Jadi doktor ni, dia secara tak langsungnya dia telah membunuh cara halus, dipanggil. Kita telah membunuh cara halus dia lah. Tambah bagi orang kaya. Kemudian tak ada menghadap depan Allah. Tak nak. Kita bukan nak demikian. Kita kena faham bahawa bila sampai saat sebegini, Allah sedang mengampunkan dosa. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan dosa-dosa di kalangan kita. Nah, cara tengok bagaimana hidup orang mukmin. Orang mukmin ni, dia pandang pada diri dia, inilah peluang untuk dia sedang berbuat pahala pada diri kita. Kerana tak mudah kita dapat saat sebegini. Dalam diri kita ada orang yang dia kata, kesian lah tengok orang sakit, kesian. Yalah, kita nampak kesian, padahal Allah sedang merahmati dia, merahmati dalam keadaan dia sakit. Macam kita tanggung ibu kita yang uzur dan sebagainya. Kita jangan mengeluh, jangan kita rasa sedih, sayu, dia sumpah seranah kita dengan kata-kata. Semua tu tak kena dah pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana dia sedang sakit. Bila dia sakit, dia kata-kata yang keluar daripada mulut orang sakit tak diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ambil kira lah. Ada setengah-setengah anak dia kata apa dia? Ustaz, saya jaga mak saya ni dia sumpah seranah saya, dia kata saya tersinggung juga Ustaz, kadang-kadang nak jawab juga dia sebut demikian. Anak kata tak apa, jangan risau, Allah tak ambil kira dah dengan kata-kata orang yang sedang sakit itu. Dia dalam keadaan uzur. Bila dia uzur, memang dia jadi garang, memang dia jadi marah, memang keadaan demikian. Tetapi sebenarnya yaghfir lakum dzunubakum, dia telah Allah sedang mengampunkan dosa-dosa yang sedang dilakukan sebelum daripada ini dalam hidup seorang. Wa yujirkum min azabin alim. Kemudian katanya puak-puak jin ni lagi mengajar kuliah, puak-puak jin kuliah sama-sama jin. Wa yujirkum min azabin alim, dan menghalang kamu daripada terkena dengan azab yang amat pedih dalam hidup kamu. Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kamu daripada azab yang amat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, tapi kena ingat, bagi siapa yang tak terima syariat Allah, da'i Allah, ajaran yang diajar oleh Allah, falaisa bimu'jizin fil ard. Lalu katanya puak-puak jin ini, dia tidak mampu melepaskan diri daripada azab Allah. Walaisa lahu min dunihi awliya, dan bagi diri dia tidak ada siapa pun yang boleh membantu dia, menjaga dia di atas dunia ini sendiri. Ulaika fi dhalalim mubin, orang ni orang yang hidup dalam keadaan paling sesat di atas dunia ini sendiri. Sebab tu kita kata, kita nak suruh buat syariat agama, jangan ada orang yang metikaikan syariat Islam. Jangan ada orang kata tak sesuai lagi. Kita nanti bila kita dah sampai peringkat orang semua dah faham dah, barulah kita laksanakan syariat Islam. Tak. Kita sebut laksanakan syariat Islam. Kerana bila kita ikut perintah Allah, syariat Islam ini akan di waktu itu datangnya pertolongan Allah. Allah ni tolong jaga pada kita. Jaga apa dia? Jaga kehidupan kita ini. Bila kita jaga Allah. Tapi kalau kita tak jaga syariat Allah, tak jaga perintah Allah, Allah tak akan jaga kita. Walaisa wa man la yujib da'i Allah, orang yang tak terima syariat Allah, dia tak tutup aurat, dia tak sembahyang, dia tak jaga yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh malaikat, puak-puak jin ni kata apa dia? Falaisa bimu'jizin fil ard,
Dia ni sudah mendedahkan diri dia untuk diazab di atas muka bumi ini. Di atas dunia ni kenalah, terkena dah. Kita buat contoh yang mudah. Rahadin sekarang tengok dalam YouTube kan, seorang perempuan yang berjalan, yang buka aurat. Yang buka aurat dia buat di kota London. Di kota London dia berjalan, ditegur. Ada orang yang dia berjalan dalam keadaan yang buka aurat begitu. Orang kejap-kejap orang tegur dia, kemudian dia tak selamat. Tapi dalam masa yang sama dia ambil pula orang lain yang tutup aurat. Dia berjalan daripada pagi sampai ke malam. Tak ada siapa pun yang nak buat khianat pada diri dia. Maknanya apa dia? Siapa yang jaga dia? Malaikat-malaikat Allah turun jaga. Kita ni jaga je perintah Allah, Allah hantar malaikat terus tolong jaga kita. Tapi kalau kamu tak jaga, tak terima syariat Allah, tak terima ajaran Allah dalam hidup kamu, falaisa bimu'jizim fil ardi, kamu tak mampu lepaskan apa-apa pun azab yang kena di atas muka bumi ini. Walaisalahu min dunihi awliya, dan bagi diri kamu berjalan tu macam tak ada pertahanan langsung. Maknanya kamu hidup ni falaisalahu min dunihi awliya, tak ada siapa pun yang nak tolong dan nak bantu pada diri kamu kerana kamu dalam keadaan demikian. Ulaika fi dhalalim mubin, orang ni lah orang yang paling sesat di atas muka bumi ini. Orang yang ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dah dalam keadaan yang sesat kerana tak terima syariat agama yang disebut oleh jin-jin ini yang mengajar pada puak jin di kalangan manusia ini. Tak ada kita. Islam ni dia menyelamatkan kehidupan umat manusia. Dia menjaga kepentingan kita. Ini baru syariat agama. Syariat agama ni dia akan mempertahankan kehidupan manusia. Itu cara demikian. Dalam bidang apa pun, dalam bidang politik, sosial, dalam kemasyarakatan, dalam apa pun, agama ni menyelamatkan manusia, bukan membiarkan manusia terdedah dalam sistem yang feudal, yang teruk dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini dipanggil demikian. Ekonomi kita kan, kita buat contoh emas ni kan, emas ni menyelamatkan sistem ekonomi Islam, patutnya demikian. Tapi barat dia tukar kepada mata wang kertas fiat ekonomi yang menyebabkan kita ni jadi fragile, menjadi terlalu cair sistem ekonomi kita. Itu sistem ekonomi kita. Kalau kita perhati orang yang dia ni dengan emas ni dia tak rosak dia panggil. Tapi duit kertas dia jadi rosak. Kemudian ada pula sistem riba, ada riba dalam benda-benda demikian. Dalam kad kredit, dalam kad debit, dan macam-macam gaya. Semua ni sistem yang merosakkan. Tetapi Islam tak. Islam dia ajar dah. Kamu, suatu dia ajar, nak kahwin, mesti ada mas kahwin dia panggil. Mas kahwin. Dengan tujuan apa dia? Nak menyelamatkan. Ada sebab, ada hikmah yang besar. Bincang panjang dalam bab ini. Anak di Kelantan, lepas pada hari raya yang kelima, raya kelima tu, Ana lalu kawasan Kedai Mas. Kedai Mas tu penuh orang Kedai Mas. Ana tengok. Lepas tu Ana berhenti kereta, turun lah. Nak tengok benda apa. Tokek-tokek Kedai Mas tu kenal pula Ana. Tengok, Ustaz, anak dah keluar ke belum, dia tanya. Maknanya dia baca Facebook lah tu, senang dia tanya. Maknanya tokek-tokek Mas. Ana kata ramai orang. Dia kata memang begini Ustaz, lepas pada raya, duit-duit raya tu dia datang, dia beli emas Ustaz. Orang Kelantan ni rupa-rupanya penuh dalam kedai emas tu. Orang tu maknanya bersesak-sesak. Sebelum raya penuh kedai baju. Tapi lepas pada raya penuh dengan kedai emas. Kita tengok, kita jadi heran kita tengok. Allah, sampai berebut-berebut nak beli emas tu. Berebut-berebut. Bila anak pun tengok keadaan. Nak tengok macam mana. Rupa-rupanya mereka keluarkan duit tu, duit RM1 tu. Maknanya duit apa dia? Duit raya ni, duit raya. Duit anak-anak, duit raya yang dikumpulkan tu. Kemudian mereka beli emas rupa-rupanya. Yang tu yang penuh tu kan, dekat tangan tu, yang dengan tangan-tangan pun kena potong kan. Dirompak orangnya sekarang. Kenapa? Kerana penuh sangat ni emas. Memang emas tu mahal-mahal. Bukannya RM1 2 dekat tangan tu. Berpuluh ribu tu tak kena gaya.
dengan mah yang dia pakai tersebut. Tapi mereka bila kita tanya kenapa, dia kata ni boleh lebih untung daripada simpan dalam bank dia tu. Simpan dalam bank yang untung. Kita bagi duit 10,000 dalam bank. Bank tu pula kalau kita baca, dia buat loan pada orang lain daripada atas duit sama tersebut pada 10 orang pula yang lain. Duit kita 10,000, dia bagi loan. Tapi kita ada nilai je lah duit dalam bank. Tapi dia akan ambil keuntungan daripada orang yang bayar loan ini pula, banknya, untuk nak bagi pada kita tersebut. Ni bagaimana khianatnya dipanggil sistem demikian. Allah. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Taif. Balik daripada Taif, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di Wadi Nakhlah, di satu lembah yang disebut dengan Nakhlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Wadi Nakhlah, Rasulullah sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, lalu didengari oleh puak-puak jin. Tatkala mana jin mendengar bacaan Al-Quran, mereka akhirnya masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin tu dengar Al-Quran, takjubnya masuk Islam. Kemudian beriman kemudian mereka kembali kepada kaum mereka untuk mengingatkan mereka sambil mengangkat panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai sekarang ni kan, kalau kita pergi ke Mekah, ada masjid jin dipanggil, masjid jin. Kalau kita pergi tak berjumpa jin, tak berjumpa pun jin, cuma nama tu masjid jin. Kenapa? Dah tak ada dah runtuh dah kan. Lepas pada kerajaan Arab Saudi yang baru ni, dia runtuhkan habis kawasan-kawasan demikian. Tapi nak sebutnya, sebelum daripada ni, kalau kita pergi ada masjid jin. Masjid jin ni sampai peringkat nak gambarkan kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar puak-puak jin di tempat tersebut. Mengajar di kalangan jin. Balik malam-malam, Rasulullah pesan seorang sahabat tu yang dia berjalan nak pergi, dia nak ikut Rasulullah. Dia tanya Rasulullah nak ke mana? Rasulullah kata nak pergi mengajar puak-puak jin. Waktu mana nak pergi mengajar puak jin tu, dia kata saya nak ikutlah Rasulullah. Rasulullah kata boleh. Dia pun ikut sampai satu tempat. Rasulullah ambil kayu, Rasulullah bulatkan dia. Rasulullah suruh duduk kat sini. Kata Rasulullah, duduk kat sini, jangan pergi lain. Kalau kamu pergi tempat lain nanti jin ganggu kamu, jin kacau kamu. Yang menyebabkan kamu duduk kawasan ni lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kayu, buat bulatan. Kemudian kalau jin datang, jin tanya soalan-soalan, kamu diam, jangan jawab, kerana jin ni suka bercakap. Jin ni dia suka tanya, dia suka bercakap. Maknanya cara demikian. Siapa yang suka bercakap tu, adik-beradik jin itu dia panggil. Maknanya jin ni akan tanya, suka beletih lah bahasa yang mudah. Kita kena jaga-jaga pada diri kita. Sebab tu kita ni pastikan dalam hidup kita, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kan kita dalam rumah, kita dengar suara kita dipanggil. Lepas tu kita jawab, ya, kita jawab. Ya tu, kita pun tanya suami kita, abang panggil saya? Misal contoh, kita kata tak ada pun. Tadi dia sebut tak ada pun, tak, jin yang memanggil. Tu dia gangguan dipanggil yang berlaku dalam hidup. Kadang-kadang kita dengar suara anak-anak kita, kadang-kadang dengar kalimah-kalimah tertentu dalam, ataupun bunyi suara tertentu dalam rumah tangga kita. Itu dipanggil gangguan jin yang mengacau kita. Kalau kita boleh faham lah. Ada setengah-setengah orang, dia bunyi guli dalam rumah dia bunyi guli, guli. Dia kata siapa lah. Kadang-kadang kalau kita duduk rumah sebelah-sebelah ni, kita bunyi tukul, orang menukul, tung, bunyi menukul. Kita kata malam-malam pun tukul juga. Kalau kita duduk rumah yang flat begini, rumah bertingkat begini, bunyi meja tarik, rak. Kita kata malam-malam pun betulkan sofa kita sebut. Nak tidur malam pun dengar sofa ni. Tak, sebenarnya jin. Kita naik ke rumah atas tu, kita tanya, banyak sangat ke sofa tiap-tiap malam menyusunnya? Kita tanya demikian. Dia pun tunjuk, tak ada sofa pun rumah saya. Tak ada sofa. Habis tu saya dengar tu, entah, saya tak tahu. Tu maknanya gangguan jin, dia panggil demikian. Sama lah kalau kita dengar malam-malam bunyi dekat tangga kita, tangga rumah kita, tatah, bunyi macam orang sedang jalan. Itu gangguan jin.
sedang berlaku dalam rumah tangga kita. Lepas tu macam mana nak buatnya? Kita tanya macam mana nak buat? Baca Quran je lah. Baca Quran. Jangan sibuk nak panggil ustaz pagar rumah, jangan. Ni Ana sebut banyak kali dah. Ramai orang kita ni, dia suka sangat telefon, ustaz tolong pagar rumah saya. Ana pun jawab terus, bila Ana jadi kontraktor? Sebut demikian. Tak jadi, bukan ustaz ni pagar batin ustaz, dia sebut demikian. Nak suruh pagar demikian. Satu kerja pula kitanya. Kita jawab, Baitullahil Haram tu pun jin masuk. Kalau dalam Baitullah pun jin masuk, nak pagar apa rumah kita? Kalau dalam Baitullah pun jin masuk. Kecuali yang kita boleh buat apa dia? Baca Quran. Bolehlah kita buat ayat-ayat Quran, letak tanda-tanda, boleh buat. Tetapi kita kata buat je maksiat, batal balik. Batal balik benda demikian. Jangan buatlah benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apabila kita buat benda yang dilarang oleh Allah, kita pasang je maharaja lawak dalam rumah tangga kita. Pasang TV tu, program maharaja lawak, misal contoh, jin masuk terus. Terkekek jin. Dia masuk dalam rumah tangga kita. Tu dia akan jadi demikian. Jin tu dipanggil jin geli-geli, dia panggil. Jin geli-geli yang masuk dalam rumah tangga kita, yang menyebabkan rosaklah pada diri kita ni. Tatkala daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran di dalam diri dia bagaikan rumah yang kosong, yang gersang, yang kal baitil kharab. Siapa-siapa yang dia dalam hidup dia tak pernah tak baca Quran, innal ladzi laisa fi jawfihi, di bibir dia tak sebut ayat Al-Quran, syai'un minal Quran, sikit pun tak sebut baca Al-Quran. Patutnya pagi-pagi ni bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak yang lain pun baca nun seorang-seorang. Baca je nak sebutnya nun, dia seorang-seorangnya pun baca Al-Quran dah, tapi tak nak baca, tak sebut. Nak sebut yang lain payah. Nun tu kita kata alah satu huruf je kita sebut. Kita sebut Taha dah dua huruf tu pun banyak dah pahala. Tapi nak sebut yang tu malas kita ni. Yang tak baca Al-Quran Karim kal baitil kharab. Rasulullah kata macam rumah yang usang, rumah berantu lah, senang cerita ni. Kalau kan kita kecil-kecil dahulu, kawan-kawan kita suka sangat tunjuk rumah berhantu. Dekat kampung kita tu ada rumah yang lama dah orang tak duduk, lama dah orang tinggal. Dekat kampung kita pula kampung yang hujung kampung, kampung yang hujung kampung, yang duduk di kawasan demikian, ada rumah pula tu usang. Allah, kita ni meremang bulu roma. Lalu kawasan tu pula kebetulan rumah tu pula ada pokok yang ada janggut, pokok yang juntai itu kan, pokok yang demikian. Lagilah kita Rasulullah kata orang tak baca Quran macam tu lah, macam yang rumah berantu tu, senang ceritanya. Ini nak gambarkan tentang bagaimana orang yang hidup dalam keadaan tak baca Al-Quran. Dan rumah yang hancur lebur itu biasanya dihuni oleh anak-anak, ular dan kalajengking. Rumah-rumah yang demikian, rumah tu kalau kita masuk pun kita seram bulu roma kita. Demikianlah orang yang hidup tak baca Quran. Bila kamu tak baca Quran, kamu macam rumah berantu lah pada diri kamu. Kita tengok pun wajah pun tak jernih. Orang yang hidup dengan baca Quran tu, Allah jadikan kejernihan pada wajah dia. Jernih wajah tu, tenang je kita duduk dengan orang yang hidup dengan baca Al-Quran. Hati yang sama sekali tidak dihuni dan tidak terdapat sedikit pun Al-Quran, isinya penuh dengan kemunafikan dan gangguan, rayuan dan khayalan, kebingungan dan kesedihan, penuh dengan cinta dan kerinduan yang terpendam, dan nyanyian-nyanyian glamour lagi gila, serta pandangan-pandangan yang tidak dikawal, dan bergelumang dengan dosa yang demikian. Maknanya hidup dengan keadaan yang penuh kerosakan pada diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhu terhadap kedudukan, darjat dan kedekatan mereka dengan Al-Quran Karim. Rasulullah ajar demikian. Kalau kamu tak baca Quran, kamu akan jadi sedih lah.
Sedih kena pecat jadi TPM misal contohnya. Senang cerita. Kemudian sedih kena tak dilantik lagi. Cuma sedih ni. Jadi bagaimana dalam Islam suruh baca Quran, menenangkan dalam hidup ini. Senang je orang kan. Dia boleh tunjuk. Ni cara Allah nak tunjuk. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Sekejap je manusia ni. Allah boleh naikkan orang, Allah boleh turunkan orang. Sekejap je. Bukannya orang tu tak, orang yang pecat dia tidak. Tapi siapa yang menaikkan seorang, siapa yang menjatuhkan seorang, semuanya milik Allah. Dalam genggaman kekuasaan Allah. Ni ada. Kita nampak hari ni kena pecat, tak tentu lagi tu. Tak tentu lagi. Kerana apa dia? Boleh jadi orang yang kena pecat itu suatu hari nanti naik balik. Dalam hidup berapa banyak kes yang berlaku. Yang jadi timbalan Perdana Menteri yang baru ni pun kan, pernah masuk di ISA kan. Dia pernah melentang sebelum daripada ni. Tiba-tiba boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Dia pun tak sangka nak jadi timbalan Perdana Menteri. Ni semuanya apa dia? Milik Allah. Allah yang tentukan. Beruntung orang bagan datuk, senang cerita. Maknanya dapat Perdana Menteri. Orang Jawa. Orang Jawa ya, dia dalam di antara keluarga orang Jawa, Bugis kan. Jawa. Ponorogo, daripada Ponorogo. Tak apalah, mana-mana asal ada je, senang kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana semuanya kita kembali pada Allah dalam hidup kita. Dia lagi bergolak lah. Lagi bergolak kita kalau kita tak jaga di kalangan kita ni. Kesan dia mata wang kita jatuh teruk ni. Mata wang sekarang ni, anak kita kan tanggung pelajar yang belajar di luar negara tersebut. Allah, $1 tu sama dengan RM4. RM4. Allah, memang teruk sanggup lah. Suasana pun semakin teruk. Ni sehari dua ni ada perjanjian TPPA ni. Perjanjian ni kalau ditandatangan habis pada kita. Habis ekonomi kita memang wujud. Tak ada lagi kepentingan dia disebut dengan Bumi Putra. Tak adalah kelebihan orang Melayu kita sebut, tak ada. Kalau tanda tangan sebab tu, tapi Barat sedang menekan supaya tanda tangan. Manakala setakat ininya dalam tempoh 2-3 hari ni, kalau pihak kerajaan tanda tangan, maka habis kekuatan yang ada pada kita, dia panggil. Kita harap jangan buat khianat. Kalau tantangan ini khianat yang berpanjangan pada generasi kita akan datang. Jangan buat khianatlah benda-benda demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira pada para sahabat radhiyallahu anhu terhadap kedudukan, darjat dan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Sayyidul Qurra, orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di kalangan kaum Ansar dipanggil Sayyidul Qurra, pemimpin kepada pembaca Al-Quran. Nama dia apa dia? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini di antara sahabat-sahabat yang terhebat dalam membaca Al-Quran Karim. Kita letak nama anak-anak kita demikian je, Ubaidillah misal contohnya. Ubay di antara kalimat yang cantik ni. Kita kadang-kadang orang kita tercari-cari nama pula pelik-pelik nama sekarang. Padahal nama sahabat-sahabat yang bila ditanya apa dia yang terbaik, letak nama anak Ubay. Ubay ni di antara Sayyidul Qurra, dipanggil pemimpin dalam bacaan Al-Quran yang paling mahir dalam bacaan Al-Quran Karim. Dulu jahil tak tahu, sekarang kita tahu. Bagi pada cucu lah, senang kita. Dah nak bagi pada anak tak sempat, bagi pada cucu. Ingatkan pada cucu. Kenapa nama ni kita sebut? Biar dia bangga dengan nama dia. Dibangga kerana apa? Dia ada sejarah orang yang pernah hidup dalam keadaan yang terbaik di atas dunia ini. Ya. Ada juga mak bapak yang tak tahu. Yang teruk lagi, letak Abu Lahab terus anaknya. Yang teruk terus. Nama anak tu, bila kita tanya kenapa letak nama Abu Lahab, dia katakan disebut dalam Quran. Nama Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, disebut. Baca.
letak nama anak Abu Lahab. Dia baca, dia tak faham, dia panggil demikian. Macam-macam gaya lah orang kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya. Hadis ini terdapat dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya Allah menyuruh saya membacakan firman-Nya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Surah Al-Bayyinah tu kan. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tak akan tinggal agama mereka sehingga datang ta'tiyahumul bayyinah, datang pada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas, tanda-tanda yang jelas, baru mereka boleh tinggal. Tapi kalau yang tak datang keterangan, tak datang yang disebut dengan penjelasan daripada Al-Quran dan sebagainya, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ubay dengan namanya itu daripada 7 lapis langit. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apakah kemuliaannya? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, apakah Allah sendiri terus menyebut namaku pada kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Maka kedua mata Ubay bin Ka'ab mengeluarkan air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Bayyinah pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ni turun surah Al-Bayyinah tu kerana apa dia? Peristiwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu Ubay bin Ka'ab apabila disebut saja turun ayat ni, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ni, turun surah ni pada Rasulullah, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, Allah sebut nama aku ke waktu mana nak turun ni surah ni? Rasulullah jawab, ya, Allah sebut nama kami. Sebut nama dia ni, Allah mengalir mata terus. Sukanya dia, gembiranya kerana nama dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kan nama disebut dalam pasaraya pun seronok dah. Tu pun kerana nak hilang. Nak hilang, nak sebutnya rasa suka dah. Ni jalan pun mengangkang je dia. Nak gambarkan seronok. Kita nak sebut, ni Allah yang sebut. Sebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut. Punca apa dia? Punca hidup dia dalam keadaan dia panggil Sayyidul Qurra, pemimpin dalam orang yang membaca Al-Quran Karim. Hidup baca Quran. Anda tengok orang Arab kan, budaya dia baca Quran. Lagi berusia tua mereka, datang masjid ini duduk awal-awal, duduk baca Quran. Nak semayang tu baca Quran. Kalau kita tengok kan, nak gambarkan dengan bacaan Al-Quran, rajin betul mereka baca. Orang-orang tua-tua di kalangan mereka duduk bawah pokok tu baca je Quran. Anda pergi ke Masjid Al-Aqsa, orang-orang tua tu duduk baca je Quran. Tempat kita ni tak berjumpa. Orang tua baca Quran tak ada. Orang tua main Facebook ramai sekarang. Yang duduk baca Facebook ramai sekarang. Tapi nak sebutnya gambaran baca Quran tak jumpa. Kita pergi masjid-masjid pun jarang je kita nak berjumpa. Punca apa dia? Punca kita tak hidup dengan bacaan Al-Quran pada diri kita. Dalam kitab Sahih Muslim disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menguji Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang kedekatannya dengan Al-Quran dan sejauh mana hafazannya, pengetahuan dan kepintarannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, wahai Abu Al-Munzir, gelaran untuk dia, Abu Al-Munzir, gelaran pada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling agung dalam kitab Al-Quran? Dalam kitabullah, ayat yang paling hebat dalam Al-Quran apa dia? Ubay menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, ayat apakah yang paling agung dalam kitab Al-Quran Karim? Kitabullah, ayat yang paling hebat, ayat yang paling azam dalam Al-Quran. Maka Ubay pun menjawab, iaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kali pertama tu dia tawaduk. Kali pertama dia tak jawab. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Ubay bin Ka'ab ni, ayat apa yang paling azam dalam kitabullah? Dia berkata Allah dan juga Rasulullah yang tahu. Tanya saya pula, patutnya Rasulullah jawablah, Rasulullah yang lebih tahu. Tapi apabila ditanya kali yang kedua,
Dia pun jawab terus, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk telapak tangannya ke dada Ubay radhiyallahu anhu. Rasulullah ambil tangan Rasulullah ni, Rasulullah tepuk di dada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu dibaca doa, semoga kamu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu wahai Abu Al-Munzir. Ni hebat. Rasulullah tepuk dada, Rasulullah pegang di dada tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepuk dada Ubay bin Ka'ab. Dia kata, moga Allah membukalah segala pintu ilmu untuk diri kamu wahai Abu Al-Munzir. Yaftahillahu lak. Moga-moga Allah membuka segala pintu ilmu untuk diri kamu ini. Inilah jenis ilmu yang semestinya manusia ini saling berlumba dan bersaing untuk mendapatkannya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pada diri mereka. Akhirnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling mahir tentang Al-Quran. Orang yang paling hebat tentang Al-Quran. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa pada sesuatu ayat ketika solat, lalu salah seorang daripada sahabatnya mengingatkannya, maka setelah selesai solat, Rasulullah SAW akan bertanya pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk lebih menguatkannya, kerana kedudukan Ubay yang sangat tinggi dengan Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Kehebatan Ubay bin Ka'ab. Adapun mengenai interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran, baginda SAW adalah orang yang paling banyak, orang yang sangat banyak tersentuh hati dan sangat terkesan serta sangat prihatin dengan Al-Quran Karim. Cara Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni baca Quran ngalih mata. Baca je tempat yang kena tasbih, Rasulullah tasbih. Ni cara Rasulullah interaksi dengan Al-Quran. Dan macam mana kita nak interaksi dengan Al-Quran? Macam Rasulullah dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cuba untuk nak menghayati setiap ayat yang dibaca tadi. Ketika Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu mentafsirkan surah Al-Ghashiyah, misal contoh, ia mengatakan bahawa pada satu malam, tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui rumah seorang perempuan yang sedang membaca ayat hal ataka hadisul ghashiyah. Rasulullah berjalan tu, rumah-rumah ni zaman Rasulullah kan, dia tak dengar. Dia dengar dinding-dinding tu walaupun batu begitu, tapi dibaca. Rasulullah dengar seorang perempuan baca hal ataka hadisul ghashiyah. Sudah sampaikah pada kamu satu cerita hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan pada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepala dekat pintu rumah itu. Rasulullah letak kepala dekat pintu rumah itu, sementara si perempuan tersebut terus mengulangi ayat tersebut, dan dia sama sekali tidak mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaannya, dan dia terus membaca firman Allah, hal ataka hadisul ghashiyah. Dia ulang je. Telah datangkah pada kamu cerita tentang hari pembalasan? Telah datangkah pada kamu? Dia ulang ayat tersebut sehingga akhirnya wanita itu pun menangis. Wanita tu menangis. Rasulullah dengar je, dia baca tu, lama-lama menangis perempuan ini. Dia demikian. Kalau kita nak mengalir mata, kita baca dan kita ulang. Baca dan kita ulang sampai kita rasa lazat bacaan kita. Ni di antara satu cara untuk kita. Tapi jangan tak faham makna. Lagi kita baca, lagi kita faham makna. Lagi faham makna tu, lagi kita ni rasa nikmat dipanggil bacaan yang kita baca tadi. Dia diulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis, dan Rasulullah bersabda, ya sudah tiba, ya sudah tiba. Rasulullah jawab, ya bala. Rasulullah jawab, ya telah datang. Dan para sahabat radhiyallahu anhu mengambil kesan dan interaksi mereka dengan Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran Karim, dan seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat secara langsung ayat-ayat yang dibaca tadi. Allahu Akbar. Maknanya kita ni sampai ingat demikian lah. Kalau kita perhatikan macam Syekh Sudais ke, kita tengok orang-orang alim yang baca Quran macam ni. Kalau para sekalian rajin tengok dalam YouTube tu, macam mana Syekh Syekh Muhammad Jibril misal contohnya, dia baca doa dia tu menggegarkan. Kita rasa tu, terasa Allah hebatnya orang tu. Kenapa? Kerana dia sedang berinteraksi dengan ayat tersebut, sedang ada hubung kait dengan ayat demikian.
Ialah sampai anda ingat lagi waktu mana anda belajar di Mesir tu, sampai peringkat baca Sabbisma rabbikal a'la orang boleh pingsan. Sabbisma rabbikal a'la tu waktu mana semayang dengan Syekh Muhammad Jibril, semayang dia baca ayat amma yatasaalun anin naba'il azim. Makmum sebelah ni bergegar ni, sebelah kita ni baca tu, dia baca tu, kita rasa dia tu ketar tu sebelah. Kita kata kenapa pula dia ni ketarnya, ceritanya demikian. Kemudian kita dengar semayang tu sampai Syekh Muhammad Jibril tu baca Sabbisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sampai illa ma sya Allah tu tumbang dia dalam ketar dia tu, direct dia tumbang ke depan ni. Allahu Akbar. Pengsan kerana takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tumbang, tertidur dah, tidur dah kita ni, lena dah kita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang betapa nikmatnya dalam bacaan mereka tersebut. Payah dah kita jumpa di kalangan kita ni, kecuali orang yang hidup benar-benar interaksi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sambung minggu akan datang nanti insya-Allah. Dalam bab ni insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ada dua perkara ni. Yang pertamanya, anaknya diminta sangat oleh Radio IKIM untuk mengajar di dalam Radio IKIM tu satu rancangan mau'izati, rancangan peringatan. Mau'izati ni maknanya rancangan tu pun dia tanya, Ustaz nak minta sangat pengarah IKIM lah, lama dah dia mintanya, ni je baru ada kesempatan. Jadi dia minta supaya live setiap petang, setiap petang Khamis pukul 5.30 petang, pukul 5.15 tu, maknanya sekejap je. Kalau parahan sekian ada masa tersebut, anaknya akan baca, anak akan sebut tentang mengenai kematian, bab-bab kematian, cerita tentang mengenai kematian. Baru 3 siri setiap petang Khamis pukul 5.30 petang. Jadi kalau jemaah-jemaah yang 5.30 live, apa dia? Dah siar dah 3 minggu dah. 3 minggu dah. Segmen mau'izati dia panggil. Dalam segmen mau'izati tu dah 3 minggu dah. Cuma baru-baru ni yang pada raya baru ni, sehari sebelum raya tu rakaman. Sebenarnya anak ada, tapi oleh anak ingatkan nak kena balik awal. Rupa-rupanya anak masuk dalam hospital, tak boleh balik, rakaman. Kemudian sama juga dengan hari Khamis baru ni pun rakaman juga. Cuma hari Khamis dan seterusnya ni live lah. Maksudnya anak secara langsung dalam program tersebut. Jadi kalau parahan sekian dengan keluarga duduk kat rumah tu, elok sangatlah buka waktu tersebut, dan anak akan bicarakan dalam kitab mengenai kematian, dan anak akan sebut tentang siri-siri ni. Selagi mana dia tak suruh kita berhenti, kita tak berhentilah dalam itu. Siri-siri ni, kecuali dia suruh kita berhenti, kita berhentilah. Dan anak akan cerita tentang mengenai kematian, suasana di alam barzah. Kemudian lepas pada itu menghadap sampailah pada mahsyar dalam syurga dan neraka nanti insya-Allah. Itu siri-siri tersebut dalam rancangannya demikian. Jadi kalau parahan anak sebut ni dengan tujuan nak suruh kalau parahan sekian yang duduk kat rumah dan sebagainya, bolehlah dengar dalam radio tersebut. Itu yang keduanya, anak nak jemput jemaah sekalian untuk hadir pada 2 hari bulan ini di Komplek Tibbun Nabawi. Komplek Tibbun Nabawi untuk bermula lepas pada asar, berakhir pada waktu isyak insya-Allah. Maknanya ada jamuan hari raya, bukan sikit dah, banyak juga tu jamuan tu. Jadi anak-anak jemput semua jemaah dengan keluarga masing-masing, datanglah. Datang setakat mana yang ada rezekinya. Kita order tu ialah ada makanan sebut, tapi tak tahulah isyak tu anak tak tahu sempat lagi ke tak sempat makanan. Takut dengan maghrib tu pun dah habis dah.
Tu makanan lah. Jadi ana jemput sangat jemaah-jemaah yang terutama yang sentiasa mengikuti kuliah ini bersama pada rumah terbuka pada hari Ahad nanti, insya-Allah ya. Insya-Allah, mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni CD baru ni, cantikkan kain kafan itu. Tapi dia tak sabar berenang ke saya tu. Ustaz tengok dia. Nanti Ustaz telefon saya kalau orang ni. Dia kata kalau bila orang dah confirm tu nanti boleh saya dapatkan nombor telefon dia lah. Okey. Dia 4 ekor lebih di sini. Okey. Dia nak wakaf ni. Dia wakaf tapi